Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum. La hawla la quwwata illa billahil azim, la hawla la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصر وله رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالعظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi Masjid, Tuan Imam yang dikasihi barisan jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah terus memilih kita menjadi tetamunya, dapat kita hadir bersama salat berjemaah seperti tadi, dan kita dapat sama-sama beriktikaf dalam rumah Allah ini, dan sama-sama dapat kita mengikuti pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, mudah-mudahan apa yang kita kerja ini menjadikan bekalan pada kita untuk bersama dengan kita. Bila mana Allah Ta'ala kasih kepada seseorang hamba itu, Allah akan tanamkan sifat kita kasih juga kepada Allah SWT, ingat kepada dia. Dengan hidayah inilah yang boleh membimbing kita, menuntun kita, mendorong kita supaya sentiasa ingat kepada Allah. Hidayah tidak akan datang kepada seorang melainkan dia adalah hamba yang bertakwa dengan Allah. Hamba yang bertakwa dengan Allah, Allah akan beri hidayah kepada dia. Benda yang kita nak bincang ini bukan perkara yang kecil. Benda yang besar untuk menentukan perjalanan hidup kita ini, untuk menempuh alam dan seterusnya selama ada dia selamat ataupun tidak selamat. Dia bukan benda yang sambilan, bukan benda yang sambilan untuk kita hadir begini. Dia kena menjadi sebagai tajuk utama dalam kehidupan kita hari ini, pengisian yang utama dalam kehidupan hari ini. Kehidupan itu adalah merupakan satu perjalanan, sama ada perjalanan yang selamat ataupun tidak selamat. Maka sebab itu, bila mana kita bangun pagi, 5 perkara yang kita kena ingat sungguh-sungguh. Kita tak boleh bangun terus celapak beli air, tak boleh. Bangun daripada tidur saja, terjaga saja, pertama sekali cek kita ni sihat atau tak sihat. Bila kita rasa kita dah sihat, tanya hati kita tenteram tak tenteram hari ini, resah tak resah, gundah gulana ataupun tidak. Kalau tenteram, alhamdulillah. Yang ketiga, kita kena fikir, kita boleh berfikir dengan baik ataupun tidak baik. Kita boleh motoka. Sebelum kita nak start pagi, kita cek dulu. Air cukup tak cukup, break ada tak ada, cek. Sebelum kita nak pula perjalanan jauh. Nak berjalan jauh ni maknanya nak pergi KL ke, pergi ke utara ke, kita cek dulu. Kereta ni boleh selamat tak selamat. Kalau agak kurang sikit je, brek kurang apa minyak, kita akan sempurnakan. Demikianlah hidup ini juga, kita kena cek
Cek tengok sihat tak sihat. Tenteram tak fikiran kita pagi ni? Kita boleh berfikir yang baik ataupun tak boleh fikir yang baik. Yang keempat, cek balik hubungan kita dengan Allah Ta'ala dari semalam ini, bagaimana keadaan hubungan kita ni. Hablullah, bagaimana hubungan kita Allah Ta'ala ni. Cek balik. Bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana keadaan dia. Kalau agak-agak perlu bertaubat, kita kena banyak bertaubat dengan Allah SWT. Kena banyak istighfar sebanyak mungkin. Yang kelima, cek balik hablum nas, hubungan kita sesama manusia. Kalau sekadar hubungan kita baik dengan Allah Ta'ala, dengan manusia, out, habis. Hubungan kita dengan manusia okey, tapi dengan Allah Ta'ala tak nak baik, out. Kita lah yang kena jaga, kita kena pelihara. Termasuklah bab kita nak masuk malam ini, ialah bab tentang sesaan bagi orang yang menderhaka mak, ayah. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran, duribat alaihimu zillah aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Duribat alaihimu zillah, kamu akan ditimpa kehinaan, kamu akan ditimpa kesusahan, kepayahan, keresahan hidup kamu. Aynama suqifu, Allah Ta'ala, kamu duduk di mana sekalipun, kamu tinggal di mana kamu, aynama suqifu, kamu tetap timpa kesusahan, kepayahan, illa, sekiranya kita tidak mau ditimpa kehinaan dari hidup ni, bihablillah, kita akan jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan kita ni direct dengan Allah Ta'ala akan jaga. Kita tak asal kita hebat, bila Allah Ta'ala pilih begini, jadi tetamu Allah Ta'ala. Kita nampak benda yang kita datang duduk ni kecil. Minggu lepas tu saya sebut, kadang-kadang kita anggap datang begitu sahaja, tetapi di sisi Allah Ta'ala cukup besar ganjaran ini, terlalu besar sangat, sehingga dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang mengimarahkan tiada tempat yang barakah melainkan masjid. Tiada tempat yang i'tikaf, masjid. Di rumah tak boleh i'tikaf. Tempat yang makbul, doa-doa kita. Allah pilih. Kita nampak kecil. Sebab tu hadis yang baca dulu bagi kita, orang yang mengimarahkan, sehingga Nabi sebut, iza ra'aitumur rajulani ya'tun bil masjid fashhadu bil iman. Iza ra'aitumur rajulani, bila mana kamu melihat seorang lelaki ya'tun bil masjid, sentiasa berulang alik dia kemudian fashhadu bil iman, saksilah dia orang beriman dengan Allah SWT. Yakin tak ni? Kita yakin tak? Nabi Rasulullah sebut gitu, tanda-tanda beriman. Orang nak selamat ni, orang nak surga ni, orang bertakwa. Sebab tu kita jaga, sebab kita ni tidak terkeluar daripada orang yang beriman. Kamu lihat seorang lelaki yang ya'tal bil masjid, pasyadu, dia hamba yang seorang beriman. Waktu ini, kala ni, anda sedar tak sedar, waktu malaikat sedang mengembangkan sayapnya, sedang menaungkan orang yang sedang duduk mencari ilmu ini. Syib malaikat asal ni, sampailah subuh pagi besok jumpa, ya Rabb, kau jumpa kau hamba kau sedang duduk mencari ilmu. Allah tidak seorang kecuali aku ampunkan semua dosa-dosa kita. Kita tak nampak benda itu nak selamatkan kita. Kita tak nampak kerja kita buat ni benda yang boleh menyelamatkan kita di sana. Kita kena harta yang kita miliki ni tak boleh tukar beli syurga, tak boleh. Bukan nak dipersembahkan, okey duit saya depan sikit, tak. Benda yang kita buat sekarang kita tak nampak nilai sangat, tak nampak keperluan. Inilah nak selamatkan kita. Yang boleh menyelamatkan kita ni walaupun kecil, besar ya Allah.
Maka sebab itu dia terlalu mahal, syurga Allah Ta'ala mahal. Maka sebab sukar orang nak dapat. Allah pilih tuan-tuan. Allah akan pilih yang terbaik. Kita bila Allah kasih sayang kita lebih baik, dipilih tuan-tuan. Yang penting semua buat, tapi yang saya nak buat ni, kita kena jaga istiqamah, beristiqamah. Jemaah mesti beristiqamah, menuntut ilmu mesti beristiqamah. Sebab tu Nabi sebut, man jaumal kalmaut wa huwa yudlabul ilma. Bila seorang man, barang siapa datang kepadanya nak ambil nyawanya, wa huwa yudlabul ilma, saya baca hadis dulu, sedangkan dia ada seorang menuntut ilmu. Tuan-tuan orang penuntut, wa huwa yudlabul ilma, dia ada seorang penuntut ilmu. Untuk apa? Bukan sekadar dengar dari Islam, untuk nak mendirikan, nak laksanakan perintah Allah. Nabi sebut, bainahu wa bainal anbiya darajatul wahidatul fi jannah. Orang ini, Nabi kata, orang yang mati ni, orang yang diambil nyawa oleh malaikat maut, sedangkan dia adalah penuntut ilmu. Kedudukan orang ini di syurga, bainahu wa bainal anbiya darajatul wahid fi jannah. Dia adalah ahli syurga, darjah yang sama para anbiya. Tuan-tuan tak nak kan? Tuan tak nak kan? Yakin tak? Kita yakin tak ni? Nabi sebut tak yakin ke? Yakin ni tak iman. Apa makna iman tadi? Iman makna tasdiq bi qalbi wa akhara bil lisan wal amalu bil arkan. Seorang yang bila kata dia mengaku beriman, at-tasdiq, dia mesti membenar seluruh titah perintah Allah. Wa akhara bil lisan, ikrar pengakuan lisan. Wal amalu bil arkan, dan dia amalkan, laksanakan tunai seluruh perintah apa yang benar tadi. Kalau sekadar mengaku tapi amalan tak ada, dia tak jadi, dia tak lengkap. Maka sebab itu kita lihat sambungan pengajian kita muka surat 14. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bermaksud, aku berpesan kepada kamu, siapa? Kita lah, jangan kamu tinggalkan sembahyang. Jangan kamu tinggal salat, tinggal semayang. Bila kita tak tunaikan semayang, semayang dah tak ada apa dekat kita. Bila tak semayang tu rosak apa tu? Rosak tak ada akhlak kan akidah. Rosak akidah kan, rosak iman kan, rosak akhlak. Tentu tak? Kita maknanya kita dah tak yakin. Orang kalau dia bertakwa tadi, ubudiyah ada pada dia. Kalau dia takut kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, insyaAllah ubudiyah ada pada dia. Kalau ubudiyah tak ada, maknanya dia tak takut kepada Allah. Dia tak takut. Kalau dia bertakwa, dia tak ada maknanya bertakut kepada Allah, insyaAllah ubudiyah pada dia, dia akan ada batu sepadannya. Kalau orang bertakwa, takwa ni ibarat brek. Hidup ni kereta kena ada brek. Tak ada brek kita tak boleh nak jalan. Hidup juga kena ada brek. Ada kala kita lepas brek, ada kala lagi brek, handbrake kena tarik. Takwa. Inilah perkara-perkara yang kita kena ingat, yang nak menyelamat kita senanti. Maka sebab baginda Rasulullah SAW 13 tahun yang pertama dia membetulkan akidah. 13 tahun pertama dia tak suruh sembahyang dulu, akidah tu dulu. Akidah ni ikatan, simpulan yang bersimpul mati tak berungkal lagi. Yakin, tak ada ragu, syak tak ada lagi. Dhan pun tak boleh, makna dhan ke waham ke syak tak ada. Khot'ain, yakin dengan khot'ain. Syak tak boleh, syak 50-50. Yalah nak ikut ukur tu macam tu lah, tapi habis.
Habis keraguan habis tuan-tuan. Waham pun tak boleh. Tak boleh. Kau main yakin. Yakin dengan alam baik. Yakin. Yakin dengan azab Allah. Jangan yakin dengan selesai Allah, kena yakin. Yakin dengan alam alam yang tujuh. Ni, karan. Waya karan. Kita nampak ada karan tu. Nampak tak? Dan waya tu yang lebih lampu berjalan ni ada waya. Nampak tak karan tu? Tak nampak. Tapi berani tak pegang? Nampak tak mana? Tak nampak. Angin ada, nampak tak nampak? Yakin tak angin ada ni? Udara ada. Yakin tak? Tak nampak tapi nampak yakin. Kap alif ra nun karan. Nun ra alif kap neraka. Itu iman. Beriman dengan yang gaib. Kadang kita siapa tu? Kita tak rasa kita. Ingat tuan, Allah sebut fa yauma idzin la yus'alu an zambi insun wala jan. Di akhirat kelak orang berdosa tak akan ditanya. Tuhan tak tanya lagi. Fa yaumin la yus'alu an zambi insun, tak akan tanya dosa apa yang kamu lakukan, Tuhan tak tanya lagi. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayuqazu min zil akhdam. Dikenal orang dosa ni ada tanda-tandanya. Tandanya. Kita gagak kita tak tahu selamat tak selamat. Keputusan yang semua siapa betul? Termasuk saya cakap pun, Tuan Imam kita pun dia tak tahu keputusan dia. Saya tak tahu keputusan. Sahabat-sahabat siapa tak tahu keputusan dia. Keputusan siapa tahu dia selamat, selamat kita tak tahu. Kita nak tumbang atas jalan raya ke, tumbang di kata hospital ke, tumbang di kata rumah, kita tak tahu bahagian ni. Tahu tak? Jangan tuan-tuan saya nak meninggal di rumah lah. Ajal maksud tak tahu. Bahagian selamat tak selamat, kita pun masuk 4 kali 6 alam besar, tahulah selamat tak, bermula situ lah. Kalau di situ selamat, insya yakin dah di akhirat pun sama. Kalau di situ sangkut, di sana pun sangkut. Dia tanya bab sembahyang. Bab sembahyang selesai bab. Kalau bab sembahyang tak selesai, kita sembahyang bukan bekerja bila rakaat. Kita kalau sembahyang di rumah bekerja nak bila rakaat, cukup tak cukup? Kadang doa pun tak sempat. Suatu kita sembahyang bekerja, kita nak pastikan sembahyang kita buat ni diterima oleh Allah, bukan kerja bila rakaat. Bab fiqh mana kita jaga kita belajar, okey sah, tapi soal sah tak sah pun Allah terima tak terima, takut Tuhan tak terima. Al-khawf mesti ada. Lepas sembahyang kita kena sebut al-khawf, bimbang pun ada. Maka sebab tu imam dia astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum. Kenapa sifat? Dan lepas sembahyang kenapa perlu sifat? Minta ampun, sambil bisa minta ampun, ya Allah sembahyang tadi aku lalai, ya Allah aku ingat sana, aku ingat sini. Kenapa tu? Takut Tuhan tak terima Tuhan. Banyak amal ibadah kita buat semua buat, tapi kalau Tuhan tak terima, Tuhan nak buat macam mana? Hak terima kah kita tak terima? Hak Tuhan tak terima, Tuhan tak terima. Tuhan tak terima Tuhan. Sebab tu kita kena cermat sikit, jangan kita nak kerja bila rakaat. Sebab itu saya sebut umur-umur macam kita ni, tiap-tiap kali saya buat pesan ingat, tahajud jangan ditinggal lagi. Kita nak selamat Tuhan, tak ada seorang pun tak ada. Nak selamat tak? Nak selamat. Nak selamat Tuhan. Quran sekali saya tinggal. Quran jangan ditinggal. Quran kita lah yang kena baca, bukan orang baca Quran untuk kita. Kita lazimnya bila meninggal suruh orang baca Quran untuk kita. Kita masih hidup pun berat nak baca, meninggal nak suruh baca.
Orang nak baca, kita lah baca. Bila kita baca, dia lah teman kita. Orang nak baca, tuan nak fikir. Al-Quran kita kena baca, bukan orang baca untuk kita. Itu kenapa? Paling tidak pun semuka satu hari. Paling tidak lepas subuh, sebelum nak masuk subuh, buatlah. Hidup, pengisian hidup, itulah pengisian hidup. Hidup ni pengisian, Allah akan bagi hanya keperluan. Dia tak lebih. Apa yang Allah Ta'ala bagi gini, Allah Tuhan. Tapi kita tak mekait dengan Allah. Kita rasa usaha kita ni. Saya dapat berapa besar ini semua. Ini usaha saya, dia pencen saya. Kita lupa makna itu, makna Allah. Pemberian Allah atas usaha kita. Saya sebut dan minggu lepas, pekerjaan Allah Ta'ala ada dua. Pertama, perbuatan yang bangsa dia istirari. Yang kedua, ikhtiari. Perbuatan istirari, seperti Allah Ta'ala turunkan hujan, itu istirari, bukanlah ilmu tauhid. Perbuatan istirari, perbuatan Allah Ta'ala tanpa usaha ikhtiar manusia. Allah Ta'ala turunkan hujan, Allah Ta'ala turun tutupkan matahari, terbenam matahari, Allah Ta'ala ganti dengan kegelapan malam, besok matahari. Itu perbuatan istirari, tanpa usaha kita manusia. Istirari. Banyak tuan yang datang ke masjid malam ni, ada yang naik motor, ada yang berjalan naik kereta. Siapa beri hidayah tu? Ikhtiari. Tuan berusaha begini, pembesar rumah, besar sini, ini semua. Oh, nampak tuan. Nampak tuan usaha, tapi Allah yang pilih, Allah nak bagi. Sebab tu kalau rezeki Allah Ta'ala bagi, dia tak pernah salah alamat. Perbuatan ikhtiari. Jadi apa yang kita boleh, artinya kita kait dengan Allah semua. Alhamdulillah. Kalau saya tak buat, tak jadi ni. Disangka dah rosak tu. Saya buat ni. Allah. Anak saya berjaya ni, saya tuition sana, tuition ni. Tapi kita usaha bagi anak kita bekerja untuk dapat kerja besar. Akhirnya bila kita dah sakit tu, dia tak boleh jaga kita sebab dia kerja besar. Dia mesyuarat ni tak boleh. Ikhtiari Allah, artinya apa yang kita dapat ni kena beli Allah bagi. Orang lain usaha, dia usaha tapi dia tak dapat. Tuan makan nasi sembilan, saya sembilan juga. Tuan pergi kerja sama-sama, satu pejabat semua, tetapi mana gaji sama, tapi kenapa tuan lebih? Barakah. Dalam hidup kita nak cari keberkatan, umur yang barakah, rezeki yang barakah, ilmu yang barakah. Tanda barakah ni dapat segala cukup. Tanda tak barakah ni lagi banyak, lagi tak cukup, lagi banyak, lagi tak cukup. Tidak ada keberkatan. Tanda umur yang barakah ni tuan tengok, dia ada ruang. Tapi kalau kita bekerja sampai masa waktu nak sujud kepada Allah tak ada, kerja tu dah tak ada keberkatan. Hidup orang tu dah tidak ada keberkatan. Kalau sampai tak ada masa ruang nak sujud kepada Allah Ta'ala, tidak ada keberkatan lagi. Maka sebab itu dalam amal ibadah kita tadi, kita berasas dia mesti berdasarkan ilmu. Kalau tidak buat amal ibadah berdasarkan ilmu, tanpa ilmu, Allah uji kepada kita sifat jemu. Allah akan uji sifat jemu pada tuan-tuan. Allah jemu nak. Kita ni kadang dalam amal ibadah pun kadang-kadang manusia masih tersangkut nak lepas keluar pada masukan Allah, nak lillah ta'ala. Tapi kalau lillah ta'ala Allah tokeh kita nak bertuan dengan siapa? Kita nak berilah dengan siapa? Kita nak bertuan dengan siapa? Kita tak rasa kita sekarang ni, kita tak rasa kita menghadap Allah. Dalam sembahyang kita tak rasa kita berhadap dengan Allah, sedang menghadap Allah, sedang sujud kepada Allah, sedang rukuk kepada Allah, tak merasa.
Allah yang bersifat wajib wujud, yang masa ada sungguh Allah yakin dia yang memberi segala, dia mengatur. Dia masalah bila tak kenal, ibarat emas dengan tanah. Emas kata kepada tanah, hai tanah, apa engkau ada? Aku tengok berkilauan, menilai. Emas kata iyalah. Bumi, tanah kata iyalah. Tanah kata aku boleh menumbuhkan pokok-pokok, menumbuh buah-buahan. Tanah kata aku kucing nak berak pada cari aku, tahu. Tuan perhati tengok dia kucing dia. Emas dia nilai pada manusia. Tu betul-betul berhati tengok. Emas ni yang rasa bernilai dia manusia saja pun. Cuba tuan bagi kucing tuan tak ada tu, ambil satu rantai leher tu, mana pergi sangkut di leher, dia rasa apa? Tak ada, macam terapi dia pun. Tapi letak pada manusia macam mana? Sebab manusia kenal itu mah bernilai. Letak pada kami tak ada apa-apa. Sebab manusia dia kenal. Masalah kita bila Allah dan kita kenal Allah Ta'ala ni, subhanallah. Sebab itulah hidup ni kita nak cari apa? Kerja tunggu terbalik kita benudah sampai ke pencik benih tu. Nak cari senang. Senang kita cari, dapat tak dapat lagi? Dapat. Ada umur. Untuk keperluan tu, untuk ini semua Allah Ta'ala bagi. Nak kenderaan yang mewah, kenderaan yang senang, rumah tanpa hujan semua, tak kata bila umat dan semua. Lepas dah senang, tuan nak apa lagi? Nak apa lagi? Orang tahu nak bahagia. Bahagia tu duduk pada harta tu ke? Bahagia tu duduk pada harta tu ke? Tak. Bahagia duduk pada hati. Hati yang macam mana bahagia ni? Hati yang rasa cukup apa yang ada, dia bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kamu syukur nikmat aku bagi ni, la azidanakum, tak aku tambah lagi. Rezeki ni bukan duit. Kita dapat jumpa ni rezeki kita. Kita dapat jumpa ni rezeki kita. Tuhan pilih kita rezeki tak? Rezeki. Kita sihat tak rasa rezeki ke ni? Rezeki tak? Tuhan dapat datang ni tak usah syukur rezeki ke ni? Rezeki. Kan duk sihat begini, Allah tak berjalan. Ya, orang kawan kita datang dengan bertongkat. Ada kawan duk hospital, orang datang ziarah pun tak boleh. Nampak? Tuhan tak senikmat. Maka sebab tu Rasulullah SAW sebut, janganlah kamu tinggalkan bab sembahyang. Dia tinggal kalau sembahyang datang semua perintah-perintah Allah Taala Tuhan, Allah Taala turunkan melalui malaikat Jibril AS untuk sampai kepada Rasulullah SAW. Tetapi perintah solat sembahyang ni dia tak mengirim-kirim. Perintah solat ini dia tak mengirim-kirim. Allah sampaikan direct dengan baginda Rasulullah SAW ketika malam Mi'raj. Orang berkira daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa sebelum subuh dah balik. Dunia kita pelik. Kali ini terjawab tak? Kawan kita pasang sampai ke mana-mana suruh gambar sampai ke mana? Pelik tak pelik? Kalau banding dengan Isra Mi'raj, Nabi kata, Nabi kata Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdihi, maksudnya Allah, dia kata subhanallah, maksudnya aku ni Allah Ta'ala asra yang berjalankan. Allah Ta'ala aku yang buat jalan, bukan Muhammad berjalan. Aku yang memperjalankan. Asra bi'abdihi. Cuba tuan tengok ayat tu. Memperjalankan hamba, dia tak sebut subhanallazi asra Muhammad, dia tak sebut Muhammad, dia sebut bi'abdi. Makna satu hamba ni Allah cukup tinggi. Kita ni hamba siapa dia? Takut tuan tak jadi hamba. Kadang takut jadi hamba selain pada hamba Allah. Kalau kita lupa kepada Allah Ta'ala sampai nak sujud tak boleh, hamba pada siapa? Ini orang mudah. Hukum Tuhan kata Allah Ta'ala dah jelas. Ini maknanya dia kata maknanya anjing.
Contohnya mananya kita tengok. Yang pakai bertudung boleh gendong main. Maksudnya hukum dia tak ada. Gendong buat mainan. Saya pakai bertudung, pakai songkok, subhanallah. Tuan tengok dia. Orang hari ni maknanya dia kata kena buat ihsan sama binatang. Binatang ni kaya-kaya kena buat berburuan, jaga harta, maknanya okey. Tapi nak buat benda macam kucing juga, dia rempuh, dia ikut guna akal. Bila guna akal jadi betul. Kalau kita semayang, aku di rumah memanglah kalau semayang. Tapi berjemaah tu sini. Baik, jangan kamu tinggalkan sembahyang. Perintah siapa ni? Allah. Saya sampai Rasulullah. Dan berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu. Tajuk kita ni, berbaktilah kepada kedua ibu bapa kamu. Buat baik kepada ibu bapa tadi, ya dia mak ayah kita. Tetapi perintah siapa tu? Perintah Allah. Perintah Allah berbaik kepada orang, kepada dua ibu bapa tadi, perintah Allah. Allah Ta'ala fala taqul lahuma uff, jangan kamu kata dua uff pun tak boleh. Ini perintah Allah. Bukan dia sebab kerana kita taat kepada dia, kerana dia mak kita, ayah kita, tak. Ini perintah Allah. Sama macam wanita pun, perempuan, maknanya dia taat suami tadi bukan kerana dia taat, tapi kerana perintah Allah. Bila kita faham perintah Allah tadi, semua akan jadi ibadah. Nak tukar jadi dia sebagai suatu ibadatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jaga hubungan kita dengan Allah dan berbakti kedua ibu bapa. Kita ni nak sangkut dengan Allah Ta'ala ke dengan manusia tak tahu. Kalau memang takut dengan manusia satu bab, dengan Allah Ta'ala satu bab, dengan manusia dua, tuan. Berlepas ini masalah kita dengan Allah, masalah kita dengan manusia. Bila kita ibu bapa itu manusia, sahabat-sahabat kita itu manusia. Lepas tu kita bangun pagi, cek balik hubungan kita saja mana. Ada semalam aku menyakitkan hati dia ke, tegur hati sahabat kita ke. Kena ingat tuan-tuan yang saya kasih semua, tuan-tuan ni sahabat-sahabat saya, tuan-tuan aset saya. Dia bukan berhenti dekat sini. Adik-beradik kita, keluarga kita, abang adik kita nak jumpa kadang setahun sekali pun susah tau. Tunggu raya pun jumpa. Kita sama kita dan saudara kita, tuan. Jawapan bukan akademi ma'ihunka saudara, inilah tuan-tuan lah jawapan. Kita persahabatan kita ni mana bukan mulut nak jawab, maknanya hablum nanah, hubungan kita ini persaudaraan inilah nak bagi jawapan sana nanti. Amalan yang kita buat, ukhuwah yang ada pada kita ni, itulah jawapan. Jangan kena buat mudah, tuan. Bukan kadang cuma kita ni nak jawab sana. Arti semua apa itulah jawapan begini. Dia pertama sekali nanya bab tauhid. Bab bahan mutahid ni berilmu mustahak. Kita kena ilmu makna yang trust yang kita nak jaga. Dia tanya bab salah lain, bab ilmu tauhid. Marrabuka. Itu bukan soal fiqh. Fiqh soal fiqh ke? Rabb. Man mana Rabb? Marrabuka, siapa tu Rabb? Mana Rabb? Apa benar? Man mana man? Man siapa? Rabb. Apa benar Rabb? Rabb ni yang mentadbir, yang mengurus, yang mengatur semua tadi. Itu Rabb. Siapa Rabb? Allah. Allah benar. Allah yang bersifat wajib wujud, yang masa ada sungguh, tidak ada mulan, tidak ada kesudahan. Rabb. Dia khadim hakiki. Mana kita ada khadim juga. Kita khadim idhafi. Khadim idhafi maknanya ada permulaan, tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala khadim haki, tidak ada mulan dan tidak ada kesudahan. Neraka syurga dia khadim idhafi, dia ada mula. Allah menjadikan, Allah mengekalkan kita, Allah kekalkan kita, Allah yang mengekalkan kita. Itu khadim idhafi, neraka syurga khadim. Allah yang besar wajib wujud masa dulu, dia khadim hakiki, tidak ada bulan, tidak ada bulan. Itu khadim hakiki. Yang kita ni hidup maknanya
Sebenarnya hidup setelah kematian itulah hidup yang sebenarnya. Sebab tu saya pernah sebut dulu, hidup kita bukan untuk mati. Hidup kita untuk yang maha hidup, untuk berkhidmat dengan Allah. Mati itu adalah permulaan hidup yang sebenar-benarnya. Mana dia tak mati lagi. Dan merasai kehidupan sama ada nikmat atau azab yang sebenar-benarnya. Modal kita banyak mana? Perjalanan kita, Sayyidina Ali kita terlalu jauh. Banyak mana modal kita? Banyak mana modal kita? Sebab tu kita kena banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Banyak berselawat nak dapat syafa'at Allah. Takkan apa yang kita buat ni bukan tukaran. Semayang kita banyak berjalan bukan tukaran masuk syurga. Kita masuk dengan rahmat Allah. Kita nak selamat dengan rahmat Allah. Kita nak selamat alam barzakh dengan rahmat Allah. Dengan hidayah yang dia bagi masa hidup ni. Kita boleh datang ni kerana hidayah. Kalau tanpa hidayah Tuhan tak akan jejak ke rumah Allah. Hidayah. Kita tak usah Tuhan pilih kita. Dan berbaktilah kepada dua ibu bapa kamu, jangan kamu menyakitinya. Dan juga jangan kamu setia hamba sahaya kamu, orang gaji kita, dengan apa yang ia tidak mampu, dia tak mampu nak buat, jangan kita paksa dia. Kerana orang yang berbakti kepada ibu bapa itu bertambah panjang umurnya. Allah. Nampak? Walaupun Allah telah tentukan umur kita sekian-sekian, tapi Allah boleh banyak kuasa dia. Dan lagi sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, demi Tuhan yang menjadikan daku dengan tangan kodratnya, kata Nabi, bahawa kodratnya kuasa. Tangan tu mana kuasa. Bahawa seorang hamba itu umurnya tinggal lagi 3 tahun berbaki. Kemudian sebab ia berbakti kepada bapaknya, maka Allah Ta'ala menjadikan umurnya yang 3 tahun itu kepada 30 tahun. Nampak? Satu masa Sayyidina Umar bin Khattab sedang berjalan dengan sahabat, tiba-tiba melihat seorang perempuan sedang mendukung seorang lelaki tua, kulu kili. Sekejap nampak lelaki ini dia bermain tanah, kejap dia menangis, kejap dia nak makan, kejap minum, kejap didukung oleh anak perempuan tadi. Maka Sayyidina Umar tanya, siapakah orang tua ini? Dia kata, bapa aku. Dia kadang-kadang kuana speak kanak-kanak, kadang-kadang dia nak dukung, kadang nak suruh mandi, kadang-kadang dia bermain tanah, begitu keadaannya. Kata Khalifah, berbahagialah kamu kerana dapat menjadi bapa kamu begini. Dia ada tempat yang terbaik bagi kamu. La, kata perempuan ini, tidak, aku tak layak. Kerana bapa aku jaga aku masa kecil, dia tak nak mengharap pun aku mati. Dia mengharapkan aku hidup. Tetapi aku sedang dukung dia kadang-kadang, maknanya aku boleh terlintas, ya Allah, kalau kau nak ambil bapa aku, ambillah, aku kesian tengok. Kita pun ada. Berapa lama ayah Rustan? Oh, 3 bulan dah. Alang, balik, ayah nak pergi rumah kau. Dah jadi bola dah. Alung kata, Alung, mari ambil angah. Kulu kili. Nampak? Ya Allah, kau ambillah bapa aku ni. Aku tak sanggup nak tengok dia sakit lama sangat. Bapa tadi, anak sakit macam mana pun, dia pernah tak kita meminta Allah ambil? Tak pernah. Tapi budak ni kata, aku tak layak yang Amir Mukminin. Begitu hebat bakti dia tadi. Maka Allah panjangkan umurnya tadi daripada 3 tahun ni kepada 30 tahun. Dan lagi sabda baginda Rasulullah SAW, sesiapa yang menderhakai ibu bapanya, maka semuanya ia telah melawan Allah Ta'ala dan Rasulnya Allah. Kerana perintah taat kepada Rasul, ibu bapa ni perintah Allah, perintah Rasul. Jadi sepanjang kita ingat, dia ada satu ibadah kepada kita. Satu masa 3 orang pemuda ini
sedang dalam perjalanan, tiba-tiba ribut padang pasir. Mereka bersembunyi dalam satu gua. Tiba-tiba pintu gua ni tertutup. Nak keluar macam mana? Kata pemuda ini, hanya kepada Allah Ta'ala kita doa semoga kita ni selamat. Aku tidak ada amalan yang aku buat, dia kata. Kata muda pertama ni, aku ni cuma, dia kata, aku jaga mak dan ayahku. Satu masa aku balik, dia kata, mak aku nak minum susu kambing. Bila aku balik, aku lihat mak aku ni sudah tertidur pun. Dia sebab lama sangat tunggu. Aku tak tidur, aku tunggu ujung kaki dia sehingga dia jaga sampai pergi besok. Dia tak sanggup nak tidur kerana keinginan ibu nak minum susu kambing. Bila pagi besok ibu dia jaga, barulah terus dia esok. Kerana hormat sayang kasih, dia tak sanggup tidur tadi. Kalau kita macam mana? Dia tunggu sampai ibu dia tadi jaga baru dia minum. Tak pula pintu gua ni terbuka sikit, nak keluar tak boleh juga. Nak keluar tak boleh juga. Kata pemuda yang kedua, tu yang saya katakan amalan tadi. Aku ni amalan tak ada. Banyak aku dia tak baik kita. Cuma dia kata, aku ada seorang sepupu perempuan yang lawa cantik sungguh. Aku berkenan berkeinginan nak bersetubuh dengan dia. Jadi satu hari aku cuba memujuknya, memikatnya. Ketika dia datang nak meminjamkan beberapa dirham kepada aku beri syarat, aku boleh bagi kepada kamu dengan syarat kamu setuju bersama dengan aku. Bila aku naik saja, hampir beranya, kata sepupu dia tadi, naklah kamu takut, kamu tak takut kepada Allah. Terus aku lompat, aku gementar takut, terus ke lari. Dia tinggal tak bersetubuh berzina dengan sepupu dia tadi kerana dia takut dengan Allah, kalimah Allah, terus dia lari. Tak boleh, pintu gua terbuka, nak keluar tak boleh juga. Kemudian sahabat yang ketiga berkata, saya ni amalan tidak ada, cuma saya ada seorang pekerja saya, aku menternak kambing banyak. Pekerja aku satu hari dia minta gaji, upah, dia mengembala kambing tadi. Aku dalam kesibukan, aku tak sempat tengok-tengok dia dah hilang. Merajuk pekerja tadi terus pergi. Jadi hasil tu tadi maknanya masih pada aku. Selang beberapa tahun aku nampak seorang lelaki datang, rupanya belah hampir sahlah dia adalah pekerja aku yang datang meminta upahan dia tadi. Aku leka daripada bagi saya sibuk hal kerja aku, dia pergi. Maka dia datang menuntut haknya. Maka waktu itu aku kata, wahai pemuda, puluhan kambing ada itulah hak engkau. Dia terkejut, jangan main, dia kata. Upahan kerja kamu tadi, kambing-kambing tadi, dia ternak, dia membiak berapa tahun, membiak. Saya banyak lah, ambillah kesemuanya tadi. Nampak tuan, dia buat dengan ikhlas kerana Allah SWT akan pintu gua berbuka. Mereka ketika dapatlah keluar dari gua tadi. Tuan nampak, artinya amalan kita nampak kecil. Kadang-kadang kita pernah tolong seorang, kita tak sedar. Kadang-kadang setempat lain orang tu kan nak tolong kita, orang lain pula tolong. Kereta kita rosak, orang datang tolong. Kita sampai bertumpahat, tiba kereta kita rosak juga, orang lain pula, bukan orang tolong ni, orang lain pula. Allah bagi. Yakinlah tuan-tuan. Man 'amila salihan falahu man asar. Kita buat baik, baik datang. Buat yang insya-Allah semua naik. Kita baik balik, semua balik ke kita. Kita siapa nak? Buat baik balik kita. Buat jahat semua balik kita. Kita yang nak lema. Baik. Dan sabda lagi baginda Rasulullah, yang terlebih keras siksaan bagi manusia dalam api neraka jahanam itu ada 3 golongan. Pertama, orang yang menderhaka kedua bapaknya. Yang kedua, orang yang berzina. Siksa yang paling keras sangat api neraka jahanam tadi. Yang ketiga, orang yang menduakan Allah, syirik kepada Allah Ta'ala. 3 golongan inilah Nabi kita siksa yang paling besar sangat, yang amat
pedih di akhirat kelak. Tinggal pertama orang berdakwah dua puaknya, yang kedua orang berzina, yang ketiga orang yang menduakan Allah, syirik kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung akan datang suatu riwayat di tanah perkuburan. Bagaimana cerita di tanah perkuburan orang berdakwah puak tadi, dia cerita kepada orang yang solehah bagaimana suatu masa telah masuk dia ke satu perkuburan. InsyaAllah kita sambung datang. Yang baik semua datang dari Allah Ta'ala, yang tak baik semua kelemahannya. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammadin fil awwali wal akhir tabaraka wa ta'ala. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurna wa yassir qawmana azim jannah. Amin. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin.